Itulah, bukan sebab apa, Wei. Kalau anda tengok ni, tajuknya hidup tenang walaupun berhutang. Selalunya kita tak tidur lena bila hutang keliling pinggang. Tapi apa pun, tetamu yang kita jemput ni, Encik Samsudin Abdul Kadir ni, dia pun tenang. Tenang ya. Wajah dia tu wajah tenang. Macam tasik tak ada buaya kat bawah. Kan? Macam tasik yang tak ada orang baling batu. Begitulah jiwanya. Jadi kami nak minta anda untuk bersama-sama nanti untuk bercerita tentang hidup tenang walaupun berhutang. Tapi jangan hidup bosan. Hidup jangan bosan. Sebab apa tajuk kita ada berhubung kait dengan... Ya, berhubung kait dengan... Aku dah bosan bercerita tentang apa ni? Ini bercerita mengenai bila kita melihat sesuatu perkara tu sebagai rutin. Macam dah tak ada apa-apa, kita tak ada roh, tak ada jiwa, kita tak feel. Saya lari pagi ni sebab cara AB bercakap tu. Memang ada roh, ada feel. Ya. Sebabnya misal katalah kalau setiap pagi kita menyapa, dia jadi rutin, tak dapat tidak. Kalau tak hutang rumah, hutang kereta. Kalau tak hutang kereta, hutang kad kredit. Kalau tak hutang nyawa. Along, hutang nyawa. Bermakna setiap kita mesti ada hutang lah. Selalunya lah secara umumnya. Tetapi nak berhutang ni pun kena bijak. Sebab kalau tidak, hidup tak tenang. Ya. Makan tak basah. Makan tak kenyang. Tidur tak lena. Sebab ada antaranya yang sampai menelpon rumah kita. Kita tanya ni siapa? Ini ejen pengutip duit bayaran kad kredit. Kan? Macam-macam dia cakap. Kita pun takut. Nak hidup tenang macam mana? Ya. Betul. Dan untuk berkongsi formula macam mana nak hidup tenang biarpun kita berhutang. Kita bersama dengan Cik Samsudin Abdul Kadir sekali lagi yang pagi ini bersama kita. Apa khabar? Nampak tak wajah? Nampak wajah? Wajah tenang. Tenang ya. Macam tasik yang tak ada orang baling batu. Tak ada buaya katanya. Tadi Mas Ridho cakap. Okey baiklah, memang kita ni tak terlepas lah ya dari berhutang ni. Kadang-kadang kita tak ada, kita kalau boleh tak nak lah berhutang. Tapi macam Mas Ridho kata, macam nak ambil rumah, kena ada pinjaman, kereta pun begitu juga. Tapi macam mana kita nak pastikan bahawa hutang kita tu selayaknya dengan kemampuan kita. Bukan setakat berkenan je berhutang, Okay. Sudah pasti hidup aman tanpa hutang. Tapi dalam kehidupan sekarang hampir mustahil, right? Untuk memiliki rumah, kereta, benda keperluan untuk kita bekerja dan sebagainya tinggal tanpa berhutang. Tapi berapa banyak hutang yang perlu kita ambil yang membolehkan kita masih hidup tenang. Bukannya masuk kategori sampai beberapa tahun kita bekerja, kita masuk kategori pergi pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Itu dah masuk macam pantun lah. Ya, pagi pantun rupanya. Dapat gaji, bayar hutang. Betul. Macam mana kita nak mengelakkannya? Okey, salah satunya kita kena tahu celik kewangan. Celik kewangan maksudnya kita dah tahu macam contoh kereta. Ikut pakar kewangan berkata, kalau kita mengambil pinjaman melebihi 4 tahun, kita sebenarnya telah membeli sebuah kenderaan di luar kemampuan kita. Betul. Semua terkejut apabila 4. Berapa tahun? 7. Tapi yang kita ambil tu yang bank bagi, kan? Itu yang membezakan antara layak dan mampu. Apa yang bank tawarkan kepada kita adalah yang kita layak mengambilnya. Tapi adakah itu yang kita mampu? Ada beza di situ. Layak adalah yang bank tetapkan. Habis kalau macam terus lagi. Habis kalau macam tu Cik Samsudin, kita kena kumpul duit lah dulu. Kumpul. Masa tu kita kena naik bas apa tu. Tapi kita boleh beli kereta. Contohnya kalau kita nak beli kereta perdana. Untuk tempoh kita tanya kepada penjual, untuk 4 tahun berapa yang perlu saya bayar? Contoh dia beritahu RM3,000. Oh, RM3,000 saya tak mampu. Dan turun kepada wajar. Maksudnya perdana adalah kereta yang di luar kemampuan kita pada masa ini. Walaupun bank melayakkan kita untuk membuat pinjaman. Itu yang selalu terkeliru mungkin. Sebab kita kena faham otak kita ni, ikut pakar-pakar motivasi ada memberitahu otak kiri dan kanan. Ikut pakar-pakar kewangan ada juga. Ada juga ya. Separuh daripada otak manusia berfikir bagaimana untuk membuat hutang. Maksudnya separuh daripada otak kita ni sepanjang, mana kalau kita ada 24 jam, 12 jam kita fikir bagaimana nak buat hutang. Bagaimana nak dapat kereta yang kita nak. 7 tahun tak layak. Boleh tak saya tarik 9 tahun? Saya rasa kalau ada 30 tahun pun kita ambil, right? Supaya bulan-bulan bayar sikit, dapat pakai kereta sebesar yang boleh. Right, itu dah naluri otak kita. Mana berfikir bagaimana untuk tidak berfikir bagaimana untuk membuat hutang. Manakala separuh lagi otak kita berfikir bagaimana untuk tidak membayar hutang. So, Tuan Mas Ridho dan Cik Abby, otak mana yang digunakan untuk memikirkan untuk membayar hutang?
Dan separuh dah berfikir untuk bagaimana untuk membuat hutang. Manakala separuh lagi berfikir bagaimana untuk tidak membayar hutang. Okey, jadi kalaulah sekarang ni barangkali ramai yang dah terperangkap dengan keadaan atas tuntutan yang ada lah ya. Dah buat pinjaman kereta tu katalah 9 tahun. 9 tahun. 7 tahun atau 9 tahun. Okey. Apa langkah yang paling baik supaya nak hidup selesa juga? Langkah yang paling bagus adalah kita senaraikan kos kita dulu untuk melihat kos sebulan. Sebab kereta ni apabila ansuran dia contoh RM700, kos yang kita perlu bayar untuk kereta sebenarnya RM1,400. Dia double. Satu kali ganda. Itu ramai yang mungkin tidak menyedarinya. Manakala kita bayar ansuran RM1,000, sebenarnya kos kita adalah RM2,000 sebulan untuk sebuah kereta. Contohnya, kita membayar insurans atau takaful dengan road tax untuk kereta kita. Jika kita membayar RM1,200 setahun, sebulan lebih kurang RM100, itu adalah kos bulanan. Sebab kita bayar road tax menggunakan duit gaji bulan, bukan ada gaji setahun. Majikan kita membayar, okey ni gaji untuk membayar road tax dengan insurans atau takaful, right? Tiada, right? Jadi kita kena senarai dia. Apabila kita senarai, kita tengok balik dan baru kita boleh tengok sama ada kereta itu mampu kita kekalkan atau cepat-cepat jualkan atau lepaskan pegangannya dan mencari kereta lebih rendah. Contoh jika beza Wajar dengan Wira, mungkin kita boleh simpan, kekalkan kereta itu dan cuba bayar lebih. Cuba jelas secepat mungkin. Dan tapi kalau kereta tu beza jauh, kalau mengikut kelayakan kita untuk 4 tahun bayar ansuran hanya kancil. Dan pada ketiga ini kita memiliki perdana dan kita harus menjualnya secepat mungkin. Memang tidak ada cara lain kecuali kita ada pendapatan tambahan dan sebagainya. Okey. Tak tahulah kan, tapi saya kira kita ni fitrah manusia ni, kalau kita selalu berhutang, selalunya kita tak sedap hati kalau tak bayar. Misal katalah kalau saya kata Mazrul pinjam RM10, dan saya akan pesan macam ingat kat saya hutang RM10 kan. Saya bayar RM20. Ya, betul. Possible tak benda tu? Kalau kata kita berhutang RM1,000 dan kita membayar RM1,000 ataupun macam mana kalau kita pinjam RM500, kita bayar RM5,000. Apa maksudnya? Sebab dia catat. Saya heran juga. Contoh. Kan? Pinjam RM500, bayar RM5,000. Untunglah orang yang pemberi pinjam tu, tapi yang meminjamkan penjelasannya. Itu yang di sebalik kad kredit. Kadang-kadang kita belanja kawan kita makan kat kafe yang kopi cawan yang RM11 20 tahun lepas, tapi masih menjelaskan dia punya ansuran. Tak apa. Kita boleh juga terima panggilan. Kalau misalnya ada antara anda yang sebenarnya nak tahu apa formulanya kan, kalau kita berhutang dan kita nak masih lagi kita nak memenuhi tuntutan kita lah, nak hidup selesa. Betul tu. Dan saya kira kalaulah daripada kereta kecil betulkah kereta besar, saya rasa bukan kerana semata-mata mewah. Anaknya dah 5. Lepas tu kena upgrade jugalah. Sambung balik. Jadi, nanti Cik Razudin, kita nak pindah kat situ sebab ada pemanggil ni, mungkin boleh dibantu. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Puan Salina ya? Ya, Puan Salina. Saya dari Perak. Ya, silakan. Saya nak terima kasih kepada yang tetamu tu. Cik Samsudin. Abdul Kadir. Saya dah mengikuti cara dia yang minggu lepas. Ada 2-3 minggu lepas lah. Memiliki rumah tanpa membayar duit sendiri. Okey, sekarang saya dah dapat, saya dah terus je saya buat benda tu. Okey lah, syukur Alhamdulillah. Saya dah memiliki. Tapi pasal berhutang yang ikut kemampuan ni, saya pun dah mengikutinya. Saya ikut kemampuan lah. Sebab saya suka berangan dulu baru nak dapat kan. So, I dah dapat apa yang macam kereta. Dari murah-murah kereta sampai sekarang yang semampu yang saya pakai kan. Syukur Alhamdulillah lah. Macam mana ni, so saya boleh dapatnya ikut kemampuan